niat yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggaduh tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, padang thayyibah, walaupun Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. كل هذه الأرض ما تكفي مساء
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online mingguan kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, iaitu pada siri yang ke-60 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi kelas kita ni 60 kali dah. 60 kali dah ada berkaitan dengan kitab yang kita baca ni. Jadi seperti mana biasa, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, saya nak minta lah kepada semua yang tengok live ni ataupun yang sedang belajar ni, untuk sama-sama kita share kepada umum ataupun share pada orang lain. Moga-moga dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat majlis kita ni, insya-Allah. Jadi yang keduanya, seperti biasa juga, sesiapa yang nak beri sumbangan ataupun nak taja, nak sponsor ataupun sebagainya, boleh terus ke nombor akaun yang ada di bawah tu, ataupun boleh WhatsApp ke nombor WhatsApp tersebut. Ada bawah tu ada dua, nombor WhatsApp dan juga nombor akaun. Bolehlah kalau nak terus ke akaun, boleh terus ke akaun, tulis pengajian kita ataupun sebagainya, ataupun boleh WhatsApp ke nombor tersebut, insya-Allah. Jadi dan juga sesiapa yang ada soalan berkaitan dengan kita ataupun sebagainya, bolehlah tinggal di ruangan komen. InsyaAllah akhir pengajian kita ni ataupun sebelum kita tutup pengajian kita ni, kita akan bacalah soalan-soalan yang ada di ruangan komen ni, insyaAllah. Jadi dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini, iaitu pada siri yang ke-60 ni, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada Ustaz Mang selaku pengurusi majlis, pihak penganjur Dum Bulu Gading, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kitab salatil jamaah, kitab pada membincangkan berkenaan dengan sembahyang berjamaah. Kitab salatil jamaah ay kitab bayani salatil jamaah. Begitu. Jadi kitab salati ay kitab bayani salatil jamaah. Kitab pada membincangkan berkenaan dengan sembahyang berjamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama sekali kita ada sembahyang, yang mana sembahyang saat itu ada sembahyang fardu dan ada sembahyang sunat. Sembahyang fardu boleh kita buat secara berjemaah dan boleh kita buat secara bersendirian. Maka pada malam ni kita masuk dalam bab solat berjemaah, iaitu solat yang sekurang-kurangnya ada seorang imam dan seorang makmum. Yang pertama, pengarang kita akan bincang berkenaan dengan hukum sembahyang berjemaah. Hiya fil faraidi ghairal jumu'ati sunnatun muakkadah, iaitu sembahyang berjemaah fil faraid, pada sembahyang fardu. Tapi sembahyang fardu pun ghairal jumu'ah, selain daripada sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang berjemaah nisbah kepada sembahyang fardu 5 waktu, tolak sembahyang Jumaat sunnatun muakkadatun, tu dipanggil khabar bagi hiya. Hukum dia adalah sunnah. Sunnah ni adalah perkara yang dituntut kepada kita agar kita melakukannya, namun tuntutannya bukanlah tuntutan yang putus, dengan maksud kalau kita buat dapat pahala, tapi kalau kita tinggal tidaklah berdosa. Sunnah muakkadah, maksud muakkadah maksudnya adalah sunnah yang amat kuat dituntut oleh syarak. Sunnah yang amat kuat dituntut oleh syarak. Baik, itu maksud sunnatun muakkadah. Waqilah, dan kata qil, kata sebahagian daripada ulama. Ini perkataan Imam Rafi'i yang Imam Nawawi muatkan dalam kitab Minhajul Talibin. Jadi kata qil fardu kifayatil lirrijal, sembahyang berjemaah adalah fardu kifayah. Fardu maksudnya kewajipan, kifayah mencukupi. Maksudnya kalau ada orang lelaki buat di tempat yang tertentu, maka gugur dah tuntutan kepada orang lelaki yang lain. Itu maksud fardu kifayah. Tetapi kalau tak ada seorang buat, maka dosa habis licin. Tapi fardu kifayah bagi lelaki, itu pandangan sebagian ulama. Fatajibu, maka wajiblah ia, atas pandangan ni, maka wajiblah ia kembali kepada salatul jamaah bihaitsu yadhharu syi'aru fil qaryah, sekira-kira zahir, jelas, nyata syiar sembahyang berjemaah fil qaryah, pada sebuah kampung. Kalau kampung kecil, manakala kalau kampung besar sama juga mesti kena zahir syiar berjemaah. Cuma syiar berjemaah untuk kampung kecil kita kata memadai pada satu tempat saja berjemaah. Tetapi untuk kampung yang besar, dia tidak memadai pada satu tempat, bahkan mesti kena buat pada 2-3 tempat, sesuai dengan zahirnya syiar berjemaah. Kalau 2 tempat untuk kampung besar, zahir dah nampak dah jelas dah syiar dia, maka cukup. Kalau tak cukup lagi, buat 3 tempat. Kalau dah cukup lagi, buat 4 tempat. Tengoklah. Baik. Katanya fa in imtana'u. Dan jika imtana'u, enggang mereka itu, tidak mahu buat mereka itu, kulluhum, kesemua mereka itu, ahlu bagi qaryah, tidak ingin ataupun enggang untuk sembahyang berjemaah. Sembahyang kalau sembahyang pokok dia, cuma nak sembahyang sorang-sorang je, biarlah. Apakah sembahyang sorang-sorang tu, apakah kita sembahyang di rumah belaka lah, kata dia. Katanya qutilu, diperangi akan mereka itu. Baik. Jadi diperangi bagi orang yang meninggal sembahyang berjemaah, ataupun bagi satu kampung yang tidak sembahyang berjemaah, diperangi oleh siapa? Oleh pemerintah. Bukan individu, individu tak boleh. Individu tak boleh, dia kena pemerintah. Ni antara tanggungjawab pemerintah. Jadi sebenarnya tanggungjawab pemerintah cukup besar. Antaranya kena perhati mana-mana kampung yang orang lelaki Islam ada, mesti kena mereka buat berjemaah. Kalau mereka tidak buat berjemaah, apatah lagi kalau mereka tidak sembahyang, maka menjadi tanggungjawab kepada pemerintah untuk
mengambil berat terhadap perkara tersebut. Sehingga kan apa yang disebut oleh ulama, kalau mereka itu tidak mendirikan jemaah, maka ketika itu qutilu, diperangi akan mereka itu. Cuma orang yang memerangi mesti pihak pemerintah. Dia tidak boleh orang yang buat secara bersendirian. Baik. Katanya wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa'i ta'akkudahu lir-rijali fil asah. Dan tidaklah kuat sunat bagi perempuan, sunat sembahyang berjemaah bagi perempuan, ta'akkudahu sebagai tu dipanggil maf'ul mutlaq, sebagaimana kuatnya sunat lir-rijal bagi lelaki. Jadi maksudnya orang lelaki sunat sembahyang berjemaah, orang puang sunat sembahyang berjemaah. Tetapi tuntutan kepada lelaki untuk sembahyang jemaah kuat berbanding dengan tuntutan kepada perempuan sembahyang berjemaah. Dia sembahyang berjemaah, satu sembahyang di masjid, satu. Ini bukan kita nak bincang sembahyang di masjid ni. Kita nak bincang sembahyang berjemaah. Sebagaimana disunatkan lelaki sembahyang berjemaah, begitu juga disunatkan kepada perempuan sembahyang berjemaah. Cuma tuntutan sunat kepada perempuan tidaklah sekuat tuntutan sunat kepada para lelaki. Katanya qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahhul mansusu annaha fardu kifayah. Pandangan yang al-asah, yang dinaskan oleh ashab Asy-Syafi'i, bahawasanya sembahyang berjamaah adalah fardu kifayah, bukan sunnah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan sembahyang berjamaah hukum dia sunnah. Manakala pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya sembahyang berjamaah hukum dia adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah, andai kata tidak ada pada sebuah kampung orang mengerjakan sembahyang berjamaah, maka berdosa habis dicing orang kampung tersebut. Tapi kalau ada dah orang buat sembahyang berjemaah, jadi orang lain sembahyang seorang-seorang diri, maka gugur dah tuntutan kepada orang yang tidak buat, ada berdosa dah. Ada berdosa dah, tapi tak boleh pahala pun buat dia. Tak boleh pahala, orang buat ni je lah. Baik. Wa qila aid, dan kata qil aid bukan fardu kifayah, bukan fardu aid. Diwajibkan kepada setiap lelaki yang mampu, yang tidak ada sebarang keuzuran, menghadirkan diri pada sembahyang berjemaah. Kalau dia tidak hadir, maka dia telah melakukan perkara yang haram. Adakah sah sembahyang seorang diri dia atas pandangan ni? Ini berlaku khilaf lah. Ada pandangan yang mengatakan betul fardu ain, kalau tidak buat dosa, tapi masih lagi sembahyang yang dibuat seorang diri itu sah. Baik, wallahu a'lam. Katanya wa fil masjid li ghairil mar'ati afdal, dan pada masjid bagi selain daripada perempuan. Maksud selain daripada perempuan di sini adalah lelaki. Dan dalam masjid bagi selain daripada perempuan, maksudnya bagi lelaki, orang puan ada masuk, afdal, maksudnya mengerjakan sembahyang berjemaah pada masjid. Mengerjakan sembahyang jemaah dalam masjid itu lebih afdal untuk selain daripada perempuan, maksudnya untuk orang lelaki. Orang lelaki afdal sembahyang berjemaah di masjid. Tetapi sembahyang jemaah tidak disyaratkan dilakukan di masjid. Dia buat di mana pun tak ada masalah. Cuma lebih afdal sembahyang di masjid. Kerana benda lebih afdal sembahyang berjemaah di masjid bagi lelaki, kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, ayyuhan nas, sallu ayyuhan nas fi buyutikum, wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang pada rumah-rumah kamu, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya seafdal-afdal sembahyang adalah sembahyang seseorang pada rumahnya, melainkan sembahyang fardu. Rasulullah sembahyang di rumah, sebab sembahyang di rumah ni afdal, mereka sembahyang fardu. Sembahyang fardu afdal sembahyang di masjid. Sebab itulah ulama kata sembahyang berjemaah di masjid lebih afdal sembahyang berjemaah pada tempat yang lain. Baik.
Wa ma kathura jam'uhu afdal. Barang yakni bilangan jamaah yang kathura jam'uhu, lebih banyak, ataupun barang yang kathura, yang banyaklah oleh jam'uhu, oleh ahli jemaah dia. Jadi sembahyang berjemaah yang lebih ramai ahli jemaah dia, itu afdal, lebih afdal daripada barang yakni daripada sembahyang jemaah yang kurang ahli jemaah dia. Okey, kita ada sembahyang berjemaah ramai ahli jemaah dia, dan ada sembahyang jemaah yang kurang ahli jemaah dia. Okey, mana yang lebih afdal? Okey, katakanlah di tempat kita ada 2 masjid. Okey, masjid sebelah ulu sebelah hilir jadi masjid kata. Jadi kita gini, yang pertama kita ada surau, kita ada masjid. Mana lebih afdal kita sembahyang jemaah di surau dengan sembahyang berjemaah di masjid? Okey, pastinya sembahyang berjemaah di masjid lebih afdal, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Okey, satu. Okey, ni antara bukan masjid dengan masjid. Yang keduanya masjid sama masjid. Okey, ni masjid sebelah hulu, ni masjid sebelah hilir. Mana lebih afdal kita sembahyang jemaah di masjid sebelah hulu ataupun sebelah hilir? Maka kata ulama kena tengok mana hak yang lebih ramai ahli jemaah dia. Kena tengok mana hak yang lebih ramai. Hak yang lebih ramai, hak tu lebih afdal berbanding dengan hak yang tak ramai mana. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Sembahyang seorang lelaki bersama dengan seorang lelaki yang lain, itu lebih bersih daripada sembahyangnya secara bersendirian. Tengok, lebih bersih daripada di sembahyang seorang diri. Baik, orang tu di sembahyang seorang lelaki, tu imam seorang, dia seorang, jadi 2 orang lah. Itu lebih baik daripada, lebih bersih daripada di sembahyang seorang diri. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Yang sembahyangnya bersama dengan 2 orang lelaki, itu lebih bersih. Dia tu imam seorang, lepas tu ada 2 orang lelaki, ataupun dia makmum, lepas tu ada 2 orang lelaki yang lain, itu lebih bersih daripada sembahyangnya bersama dengan seorang lelaki. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala. Maka bilangan yang lebih ramai, itu lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala. Lebih ramai, lebih disukai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ketika kita ada 2 masjid, masjid yang ahli jemaah ramai, masjid yang ahli jemaah kurang, maka adalah kita pilih mana masjid ahli jemaah ramai. Lepas tu kita niat agar kita dapat mahabbatillah, kasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya wa ma kathura jam'uhu afdal illa li bid'ati imami. Melainkan kerana bid'ah imamnya, baru dah afdal. Apabila bid'ah imamnya dah afdal, imam dia bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah, itu bid'ah, ataupun mazhab Qadariyah, ataupun bermazhab dengan mazhab Syiah yang belum lagi terkeluar daripada agama Islam sebagai contoh. Maka itu lebih baik ahli jemaah yang sedikit imam dia adil daripada ahli jemaah yang imam dia ahli jemaah yang imam dia adalah ahli bid'ah. Okey, itu yang pertama. Atau melainkan au ta'aqqala masjidun qaribun li ghaibati, ataupun tidak berfungsi oleh masjid yang dekat kerana ghaibnya. Jadi kalau dia ghaib, dia tak ada, jadi tidak berfungsi masjid yang dekat, masjid yang dekat dengan dia, maka ketika itu afdal dia sembahyang masjid yang dekat walaupun bilangan kurang. Itu maksud. Jadi bab tu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut oleh dia lagi? Wa idraku takbiratul ihrami fadilatun. Mendapat takbiratul ihram, yakni bersama dengan imam. Mendapat takbiratul ihram, yakni bersama dengan imam, fadilatun, ada fadilah, ada kelebihan. Mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, waktu ada kelebihan. Sehingga kan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin
yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Rasulullah, sesiapa yang sembahyang kerana Allah, untuk Allah selama 40 hari di dalam berjamaah, dia sempat takbiratul ihram, takbir yang pertama dia sempat, maka ditulis baginya 2 kelepasan. Dua kelepasan. Yang pertamanya lepas daripada bara'atun minan nar, lepas daripada neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan yang keduanya lepas daripada sifat munafiq. Ni untung bagi orang yang bukan setakat menjaga sembahyang Jumaat, bukan dia nak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, sebab ada kelebihan yang besar. Dan kira sedang dapat fadilat takbiratul ihram bagaimana? Katanya wa innama tahsul, sesungguhnya hasilah ia fadilat takbiratul ihram, dapat fadilat takbiratul ihram saat itu, dapat fadilat sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Hasil bil ishtighali bit taharrum, dengan sibuk dengan takbiratul ihram akibat taharrumi imami, selepas mengangkat takbiratul ihram oleh imamnya. Mengangkat takbiratul ihram oleh imamnya, selepas mengangkat takbiratul ihram imam Allahu Akbar, maka kita bersiap dah untuk mengangkat takbir, maka hasilah dapat ataupun kelebihan dapat takbiratul ihram bersama dengan ataupun hasilah kelebihan dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Hasil dapat bil ishtighali bit taharrum, dengan sibuk dengan takbiratul ihram akibat taharrum imami, selepas takbiratul ihram imam. Allahu Akbar, maka makmum selalu Allahu Akbar. Waqilah, dan kata qil bi idraki ba'dil qiyam, dengan sempat sebahagian daripada qiyam. Kalau sempat sebahagian daripada qiyam, kita sedang dah takbiratul ihram bersama dengan imam. Waqilah bi awali ruku', kata qil dengan permulaan rakaat. Kalau dang permulaan rakaat bersama dengan imam, akhir dah takbiratul ihram. Dia kata lagu tu kelebihan takbiratul ihram. Tapi semua tu bukan pandangan yang kuat, pandangan yang kuat yang pertama. Katanya was-sahihu idrakul jama'ati ma lam yusallim. Kaul yang sahih adalah sempat berjemaah selama mana dia tidak memberi salam. Selama mana imam tidak memberi salam, dia sempat berjemaah. Imam baru dia Allahu Akbar, imam dah sampai assalamualaikum, dah keluar lagi sembahyang, dia niat jadi makmum, maka dia sempat berjemaah tersebut. Itu as-sahihu idrakul jama'ati ma lam yusallim. Sempat berjemaah selama mana tu imam tidak memberi salam. Setengahnya wal yukhaffifil imamu ma'a fi'lil ab'adi wal hay'at, dan hendaklah meringankan. Wal yukhaffif, hendaklah meringankan. Maksud meringankan di sini hendaklah meringankan, maksudnya tidak boleh sembahyang lama oleh imam. Kalau orang jadi imam jangan sembahyang lama. Ma'a fi'lil ab'adi wal hay'at, tapi serta kena buatlah sunat-sunat ab'ad, sunat-sunat ya, tu kena buatlah. Tu kena buatlah. Ada yang tinggal pula. Illa ayyarda bittaqwilihi mahsurun, melainkan sekiranya redha dengan memanjangkannya, redha oleh mahsurun, oleh orang-orang yang terbatas. Jadi di sana ada orang yang terbatas, tak ada orang lain dah mari. Orang ni dia mari, tetamu lain tak ada dah mari sembahyang bersama dengan dia. Baik. Ketika tu boleh tu imam panjang. Baik. Illa ayyarda bitatwilihi mahsurun. Katanya wa yukrahu at-tatwil liyalhaqa akharun, benda makruh memanjangkan sembahyang untuk yalhaqa, mengikut oleh akharun, oleh orang lain. Jadi makruhlah dia memanjang supaya orang lain ikut dia. Pun dia makruh. Tapi walau ahassatir ruku', sekiranya rasalah ia pada ketika rakaat, pada ketika rakaat dia rasa.
Dia rasa dia dah tidak sampai lagi. Awit tasyahudil akhir ataupun dia rasa pada tasyahud akhir bidakhilin dengan orang yang masuk. Tengok-tengok tengok dia semayang, dia jadi imam, dia rasa ada orang masuk masa ketika dia rakaat ataupun tasyahud akhir. Adakah boleh dia tunggu sekejap? Itu maksud walau ahassa fi ruku'i aw at-tasyahud al-akhir bidakhil lam yukrah intidharuhu fil azhar. Tidak makruh menantinya pada kaul al-azhar. Tak perlu nantilah. Tidak makruh nanti. Bukan tak perlu nanti, tidak makruh nanti. Kalau jadi dinanti dalam rakaat ataupun dinanti dalam tasyahud akhir, maka tidak makruh fil azhar. Tapi illam yubaligh fihi, jangan jika tidak mubalaghah padanya. Dia tidak berlebih-lebihan. Walam yafruq baina ad-dakhilin. Kalau lama sampai tunggu sampai ke 2 minit, 3 minit, tidak boleh. Dan walam yafruq, dan dia tidak membezakan di antara orang-orang yang masuk. Dia kena membezakan siapa yang masuk. Itu makna baina ad-dakhilin. Jadi kalau dia rasa ketika dia dalam rakaat ataupun dalam tasyahud akhir ada orang masuk, maka tidak makruh dia nanti. Yang makruh tadi itu kalau tak ada sebab tersebut. Baik, tak makruh dia nanti. Tapi dengan syarat illam yubaligh fihi. Jangan berlebih-lebihan jika tidak berlebihan padanya. Tidak berlebih-lebihan padanya pada tatwil saat itu. Dah lama sangat. Lepas tu walam yafruq baina ad-dakhilin, dan tidak illam yubaligh fihi walam yafruq baina ad-dakhilin. Dia tidak membeza di antara orang masuk. Kalau orang si A masuk duduk rokok lama, si B masuk duduk rokok lama, gagal dia rokok lama, itu tak boleh. Baik. Qultu berkata oleh aku Imam Nawawi, al-madhhabu istihbabu intidharihi wallahu a'lam. Pandangan yang lebih kuat adalah istihbabu intidharihi, sunat menantinya. Wallahu a'lam. Sunat nanti juga. Baik. Jadi madhab adalah sunat menantinya, tapi dengan syarat-syarat tersebut tadilah, dengan syarat-syarat ini. Katanya wala yang tadhiru fi ghairiha, dan tidak boleh menantilah imam pada selain daripada keduanya, ad-dakhilin. Dia tidak masuk pada selain daripada keduanya. Dia tidak menanti pada selain daripada keduanya rakaat dan tasyahud akhir. Waktu tidak menantilah ia pada selain daripada keduanya. Imam tu tidak nanti makmum pada selain daripada keduanya. Selain daripada rakaat dan tasyahud akhir, dia tidak nantilah pada tempat lain. Nanti situ je. Dia tidak nanti pada ghairihima, pada selain daripadanya, selain daripada kedua, selain daripada rakaat dan tasyahud akhir. Dia tidak nanti pada selain daripada kedua ni. Hak yang dinanti adalah dinanti pada rakaat dan tasyahud akhir. Sebab nanti pada rakaat supaya makmum dapat rakaat. Nanti pada tasyahud akhir supaya makmum tu sempat berjemaah bersama dengan imam. Sebab kalau tu imam bagi salah dah baru safar, tu dah jadi dah. Dah jadi jemaah dah. Baik, katanya wa yusannu lil musalli wahdahu wa kadza jama'atan fil asahi i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha. Disunatkan bagi orang yang sembahyang seorang diri wahdahu, satunya. Wa kadza jama'atan fil asah, sama juga orang yang sembahyang berjemaah mengikut kaul yang asah. Disunatkan i'adatuha, mengiadahkannya sembahyang ma'a jama'atin yudrikuha, bersama dengan jemaah. Baik, disunat bagi orang sembahyang seorang diri, sama juga orang yang sembahyang berjemaah, dia kena mengulangi, sunat dia mengulangi sembahyang bersama dengan jemaah yang dia mendapati lah ia musalli dia akan jemaah. Dia mendapati ada dia kalau dia disunatkan bagi orang sembahyang seorang diri, sama juga orang yang sembahyang berjemaah mengikut oleh asar, mengulangi sembahyang bersama dengan jemaah yang dia dah
semayang sekali lagi. Ini panggil semayang mu'adah. Hukum dia adalah sunnah. Tapi wa farduhul ula fil jadid, dan fardunya adalah al-ula, hak yang pertama. Itu fardunya hak yang pertama. Maksudnya kalau buat 2 kali, yang pertama semayang hak yang zuhur, yang keduanya dia semayang mu'adah. Maka fardu dia hak mana fardu dia? Yang pertama kau yang kedua. Fardunya adalah farduhu wa farduhu al-ula, hak yang pertama. Fil jadid, mengikut kaul yang jadid. Jadi fardunya hak yang pertama, bukan hak yang kedua. Jadi kalau hak yang kedua terbatal, maka kalau tidak buat sekalipun selesai dah. Gitu. Tidak buat sekalipun. Katanya wa yusannu lil musalli wahdahu, disunatkan bagi orang yang sembahyang seorang diri, wa kadza jama'atan fil asah i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha. Apa tu? Wa fardu al-ula fil jadid. Fardunya hak yang pertama, yang kedua bukan fardu, yang kedua sunat. Lepas tu walaupun hak yang kedua sunat, katanya wal asahu annahu yanwi bithaniyati al-fard. Kalau yang asah bahawa dia kena berniat dengan yang kedua saat itu fardu. Jadi kalau asah dia berniat dengan hak yang kedua, al-fard. Jadi walaupun jatuh sunat tapi niat tetap niat al-fard. Katanya wala rukhsata fi tarkiha wa in qulna sunnatun illa bi'udhrin. Dan tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran pada meninggalnya berjamaah. Wa in qulna sunnatun, walaupun kita kata sunat, tidak ada kelonggaran pada meninggalnya walaupun kita kata sunat, illa bi'udhrin, melainkan dengan uzur amin yang umum, yang meratai. Kalau ada uzuran, itu masalah lain dah. Kalau ada keuzuran, siapa nak pergi semayang berjemaah, tak ada masalah. Contoh illa bi'udhrin 'am, mereka dengan keuzuran yang meratai. Ajalah. Uzur yang umum. Contoh kematarin, seperti matar, hujan, aurihin 'asif, ataupun angin yang kuat bilail, pada malam hari. Maka ketika ni barulah duduk berjemaah. Wa kadza wahalun syadidun 'ala sahih, seperti ini juga wahal, seluk yang bersangatan di atas kaul yang sahih. Jadi dia termasuk dalam keuzuran juga. Au khas, ataupun keuzuran yang khusus. Keuzuran yang khusus, contoh kamarab, seperti sakit. Tadi meratai, kena belaka. Ni dia seorang je sakit. Waharin, dan panas. Wabardin, dan sejuk. Syadidai, bersangatan kedua ni. Ni dia menggugurkan tuntutan untuk berjemaah. Waju'in wa 'atashin zahirain, dan lapar, dahaga yang nyata kedua-duanya. Wa mudafa'ati hadath, dan menahan hadath. Maka gugur berjemaah. Wa khawfi zalimin 'ala nafsin aw mal, dan takut orang yang zalim mudarat atas diri ataupun atas harta. Ada orang nak buat ke dia, nak bunuh dia ke, nak katak dia ke, ataupun ambil harta dia. Maka gugur tuntutan berjemaah. Wa mulazamati gharimin mu'sir, dan mulazamah mulazamah gharim, tuan hutang. Kejap, mulazamah baik. Dia mulazamah ni duduk pergi tekang semua, nok semua. Tapi orang yang gharim, orang yang berhutang saat ni, itu adalah mu'sir. Orang yang susah lah, tak ada benda yang boleh dia bayar. Maka ketika tu gugur tuntutan sembahyang berjemaah. Wa 'uqubatin yurja tarkuha in taghayyaba ayyaman.
dan uqubah, hukuman yang diharapkan ditinggal akan hukuman tersebut. Hukuman ada tapi diharapkan ditinggal akan hukuman in taghayyaba ayyama. Jika ghaiblah ia beberapa hari. Kalau ghaib beberapa hari, maka hukuman dia akan dipermudahkan. Kalau dia ghaib beberapa hari, maka hukuman dia diharap tak kena hukuman dari cara dah main 2-3 hari dah. Jadi orang kena cari. Maka bila orang kena cari, maka gugur daripada dia hadir sembahyang Jumaat. Sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Baik. Wa'uryin dan bertelanjang. Keuzuran iaitu bertelanjang, tak ada pakaian. Maka gugurlah tuntutan sembahyang berjemaah. Wa ta'ahubi li safarin ma'rufqatin tarhal, dan bersiap untuk permusafiran bersama dengan teman-temannya yang akan berpindah, yang akan berangkat. Jadi kalau tebang-tebang, cakap kita kalau tebang-tebang di hadis sembahyang berjemaah di masjid, maka akan tinggal dengan teman-teman yang pergi bermusafir saat ni tu. Baik. Maka ketika itu antara masalah ditinggal berjemaah. Wa akli rihin karih, dan makan benda yang mempunyai bau yang busuk, hukum dia juga makruh. Wa huduri qaribin muhtadar, dan hadir qarib, keluarga terdekat, muhtadar yang nak mati leda. Jadi dia duduk berada di samping keluarga terdekat nak mati leda, nak jaga dia. Baik. Maka gugur juga tuntutan berjemaah. Au marid ataupun sakit bila muta'ahid, tanpa ada orang yang jaga, mereka dia je, maka ketika tu boleh gugur tuntutan sembahyang berjemaah. Au ya'nasu bihi, ataupun ya'nasu bihi. Jadi ya'nasu bihi ni maksudnya seronoklah orang yang sakit dengannya saat ni tu. Tak cara pun, tapi orang sakit saat itu seronok, jadi lega sikit dia mari. Maka ketika tu gugur tuntutan sembahyang berjemaah bagi dia. Gugur tuntutan. Kalau dia buat tak ada masalah, boleh ada. Cuma kata maksudnya gugur tuntutan kalau ada benda-benda ni. Ini termasuk dalam keuzuran yang menggugurkan sembahyang berjemaah. Baik. Awiyat nasubi. Setengahnya faslun fi sifatil a'immah. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okay, kita dengar soalan sekejap. Kita cuba jawab soalan kalau sekiranya ada. Apa hamba selajak muka surat ke? Dah sedar dah rasanya. Rasa macam dah. Nanti tengok semula. Allah Rabbi. Salam Ustaz. Ada khabar gerak 3 kali pergerakan besar batal pada kaul mu'tamad, namun ada kaul yang kata kalau untuk hajat dan masih nampak lagi yang dia tu solat tak batal walaupun lebih sekali pun asalkan tak melampau. Betul ke? Dan boleh ke amal hak ni Ustaz? Contoh akak tangan nak buat turun topeng sambil lengguk kepala tah ke atas, batu buat turun mula tangan. Jadi waswah seumur nak gerak kena hajat Ustaz. Terima kasih. Ya, dalam masalah gerak ni sebenarnya kalau kita tengok kepada pandangan hak yang lebih luas, sebenarnya ada pandangan-pandangan ulama yang mengatakan tidak batal. Kalau hanya sekadar hak yang diajukan oleh penanya ni, sekadar tu tidak batal. Cuma dalam mengikut pandangan mazhab mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, pergerakan 3 kali berturut-turut ia membatalkan sembahyang. Jadi sebaik-baiknya kita elokkan agar kita dapat keluar daripada khilaf ulama.
Tapi kalau kita nak ambil pandangan hak yang selagi pun tidak menjadi masalah, tapi kita kena tahulah, kita kena tahu. Wallahu a'lam. Solat sunat rawatib jika buat ganjil atau bertentangan bilangan rakaat yang muakkad ataupun ghairu muakkad ada qasah. Dia sembahyang sunat rawatib, dia 2 rakaat. Kalau orang buat serakaat, jadi sembahyang tersebut. Dia tidak bertukar kepada sunat mutlak. Ia tak jadi. Sebab sekarang ni apabila dia niat sembahyang sunat rawatib, mesti dibuat 2 rakaat. Tiba-tiba dibuat 1 rakaat dengan sengaja, maka perbuatan dia sadar. Sembahyang sunat rawatib 2 rakaat. Maka apabila dia niat sunat rawatib, tiba dia buat 1 rakaat, sengaja buat lagu tu, maka perbuatan tersebut adalah sadar. Wallahu a'lam. Adakah kira sah solat sunat rawatib? Sama seperti solat isyak, tahiyat pertama, bukan pada rakaat sebelum akhir. Baik. Allah Rabbi dah ingat. Nanti Amba kena jawab semula, dah ingat. Malah ni ngatuk sikit, dah ingat. Allah minta maaf banyak. Dah ingat. Allah Subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Soalannya, terhasil salat sunat wuduk dengan apa-apa saja salat seperti wuduk selepas wuduk. Adakah itu terhasil pahala salat sunat tersebut? Perlu niatkan contoh aku nak salat fardhu zuhur dan salat sunat wuduk. Juga nanti yang bertangguh semula soalan ni yang menjawab malam esok insya-Allah. 2 soalan yang ni dan soalan yang sebelum menjawab malam esok insya-Allah. Salat sunat taubat dalam golongan yang mana? Sebab yang terdahulu atau yang terkemudian? Salat sunat taubat dia dalam golongan yang mana? Juga cuba anak cuba jawab esok insya-Allah. Dah ingat juga. Adakah maksud dikira sempat berjemaah sebelum imam beri salam tu dia dapat pahala penuh berjemaah iaitu 27 kali ganda atau macam mana? Ya. Apabila dia sempat berjemaah bersama dengan imam, Allahu Akbar, tu imam dah beri salam lagi, dah sebetul tu imam bagi salam, dia tetap dapat 27. Sebab pahala 27 untuk orang yang sembahyang berjemaah. Cuma 27 bagi orang yang sempat daripada awal. Lain daripada 27, orang yang sempat kemudian. Contoh kita kata 27 sama 27. Cuma hak yang mari awal saat itu 27 besar. Hak mari lewat 27 kecil. Gitulah. Tetap 27. Sebab dikira sembahyang berjemaah kan. Maka dimasuk dalam hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjah. Ada riwayat 25 darjah. Wallahu a'lam. Dah Ustaz, benda dah. Ada lakon dah. Berkaitan dengan soalan tadi Ustaz. Betul dah. Betul dah. Muka surat tadi. Kebetulan letih sikit. Ya Nazmi, kebetulan letih sikit. Kebetulan. Allah Rabbi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas Sama-sama. lelaki kita pada malam ini dan juga telah menjawab soalan-soalan yang telah ditanya. InsyaAllah yang mana dah jawab lagi tu boleh tanya pula malam esok insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri nak minta Ustaz baca doa sikit Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Sebenarnya Ustaz tadi ngejar juga balik untuk mengadakan kelas ni. Kita start lambat tadi pun Ustaz ada dalam kereta. Jadi sama-samalah kita doa semoga Allah beri kekuatan, kesihatan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk Amin. terus memberi apa nama ni, terus menyebarkan ilmu kepada masyarakat insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa silap. Jadi dengan ini marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.